Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu 11 Mei yang menjadi tumpuan ramai orang. Nah, sebelum ini kita dikejutkan dengan kenyataan MCA yang enggan berkempen untuk calon daripada DAP, yaitu Pang Soktau ataupun calon daripada Kerajaan Perpaduan. Dan selepas keengganan MCA itu, saya juga ada mempersoalkan adakah MCA akan keluar daripada gabungan Kerajaan Perpaduan ataupun keluar terus daripada Barisan Nasional. Nah, di sini ada satu gesaan untuk MCA melakukan perkara ataupun tindakan sedemikian. Menurut Syahbudin, yang berkata jangan bertangguh lagi. Sebaiknya MCA keluar dengan segera. Kesimpulan paling mudah yang dapat dilihat daripada apa yang dinyatakan oleh Presiden MCA Wee Ka Siong dalam temu bual podcast KS semalam ialah parti itu seperti sudah jadi orang asing dalam Barisan Nasional. Ia bukan saja disebabkan MCA sendiri semacam menjauhkan diri daripada pendirian BN seperti enggan membantu calon DAP di Kuala Kubu Baharu, malah pendirian yang dikatakan atas nama BN pun. Misalnya, keputusan gabungan itu untuk terus bekerja sama dengan PH selepas PRU 16 tidak dibawa dibincangkan dengan parti itu. Dengan itu, Wee membayangkan jika BN tetap dengan keputusan untuk bekerja sama dengan PH yang bermakna bersama dengan DAP pada PRU 16 akan datang, maka MCA tidak teragak-agak untuk bertanding secara sendirian. Saya tergamam bila Presiden UMNO kata BN akan teruskan kerjasama dengan PH selepas PRU 16. Kerana kita tidak pernah bincangkannya di dalam mesyuarat BN. Sejak bila ketetapan ini belum ada, tak pernah dibincangkan pun, dan bagi saya ia hanya cadangan Presiden UMNO, katanya. Wee berkata kiranya UMNO berdegil untuk tetap cium mulut bersama DAP pada PRU 16, partinya tidak akan teragak-agak bergerak solo. Wow. Kalau sebarang keputusan dibuat secara unilateral, sebelah pihak MCA akan berkecuali. Kalau sesama kita ada parti komponen dah lari nak memeluk orang lain ke apa? Nah, saudara-saudara, persoalannya adakah MCA nak keluar daripada Barisan Nasional sekaligus keluar kerajaan? Adakah MCA di sini akan bergerak solo selepas ini ataupun mungkin menyertai parti daripada pembangkang? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Ada satu perkara yang saya nak kongsikan. Ini pasti satu lagi maklumat daripada SPRM yang mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia dan kepada netizen di luar sana dan penonton di luar sana yang berminat berkaitan dengan perkembangan politik di Malaysia dan juga perkembangan SPRM terkini. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 7 Mei, SPRM dalam kenyataan, Malaysia rugi RM277 bilion dalam tempoh 5 tahun akibat rasuah. Bila saya kira tempoh 5 tahun, seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim baru masuk tahun kedua, belum lagi sampai 2 tahun menjadi Perdana Menteri, dan mungkin kita boleh kata 3 tahun ke belakang ataupun 5 tahun ke belakang kerajaan yang lama. Adakah ini dana ataupun
kerugian bernilai ringgit Malaysia 277 bilion ini telah disakau oleh kepimpinan sebelum ini. Nah, saudara-saudara, mungkin ini merangkumi keseluruhan rasuah menurut SPRM. SPRM mendedahkan bahwa negara kerugian RM277 bilion akibat jenayah rasuah dalam tempo 5 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kerugian itu berdasarkan anggaran kumulatif keluaran dalam negara kasar bagi tempoh 5 tahun, yaitu dari 2018 hingga tahun lepas. Angka yang cukup besar ini sewajarnya boleh dimanfaatkan untuk membantu rakyat dalam pelbagai aspek, terutamanya pelaksanaan proyek sosial seperti baik puli hospital dan sekolah. Malangnya, nilai ini tiris akibat jenayah rasuah, katanya ketika berucap pada Majlis Peluncuran Strategi Pemberantasan Rasuah Nasional 2024-2028 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Majlis tersebut dirasmikan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dihadiri dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu kehilangan yang amat besar. Malaysia rugi RM277 bilion dalam tempoh 5 tahun akibat rasuah. Di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim, baru terdedah berapa banyaknya Malaysia telah rugi gara-gara rasuah. Ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan satu lagi bekas Perdana Menteri ataupun pengerusi Perikatan Nasional hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai kes mahkamah berkaitan dengan jana wibawa, dan juga kita tahu Muhyiddin Yassin yang telah menerima pertuduhan. Nah, pada akhirnya menjadi persoalan, adakah Muhyiddin Yassin akan menjadi banduan selepas ini? Itu menjadi persoalannya, ditambahkan lagi dengan bebanannya, di mana anak menantu Muhyiddin Yassin yang juga dicari oleh Interpol. Nah, saudara-saudara, adakah Muhyiddin Yassin yang sedang menghadapi kes mahkamah ini akan melarikan diri? Nah, itu menjadi persoalannya. Adakah dia akan melarikan diri seperti menantunya? Nah, sebab ramai yang klaim menantu Muhyiddin Yassin larikan diri daripada SPRM lah, nak mengelak daripada didakwa lah dan disiasat. Nah, itu menjadi persoalannya lah. Saya nak timbulkan persoalan ini. Adakah Muhyiddin Yassin nak lari? Nah, itu sebenarnya tiada siapa yang tahu kecuali Muhyiddin Yassin sendiri. Dan pada akhirnya berkaitan dengan ini, saya melihat bahwa Muhyiddin dapat sementara pasport. Kemana Muhyiddin nak pergi? Adakah Muhyiddin nak lari? Mungkin itu menjadi persoalannya. Tetapi untuk kali ini, kalau kita tanya adakah Muhyiddin lari? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Karena dikatakan di sini, Muhyiddin dapat sementara pasport lawat kakak hidap kanser di Australia. Hakim Azura Alwi membenarkan pasport diserahkan kepada bekas Perdana Menteri itu menerusi peguamnya selepas pihak pendakwaan tidak membantah. Mahkamah Session membenarkan permohonan Muhyiddin Yassin mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara agar dia boleh melawat kakaknya yang menghidap kanser di Australia. Semoga dipermudahkan. Hakim Azura Alwi membenarkan pasport diserahkan kepada bekas Perdana Menteri itu menerusi peguamnya selepas tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Pasport akan diserahkan kepada wakil peguam Tang Jia Yen hari ini
dan diserahkan kembali kepada mahkamah pada 28 Mei melalui beliau Tang, katanya. Artikel ini pada 8 Mei. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang cakap Muhyiddin Yassin nak larikan diri, nah itu tidak benar sama sekali, karena dikatakan di sini Muhyiddin Yassin melawat kakaknya hidap kanker di Australia. Komen Anda, saudara-saudara, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.